pertama dalam memberi komentar tentang khalaqakum min turab, pengarang kita Maulana Abdullah bin Sa'adi rahimahullah sungguh buat bandingan dengan suratul Kahfi ayat 37 bandingkan dengan 18 surah 18 itu surah Kahfi ayat 37. Dalam ayat itu Allah nyatakan bagaimana dialog antara seorang materialis, seorang yang materialis itu seorang yang faham kebedaan dengan yang faham agama. Di mana yang faham kebedaan itu dia dah lupa asal usul dia. Lalu dalam ayat 37 surah 18 itu yang faham dan pegang agama itu berkata kepada materialis itu, kepada kelompok yang berpaham dengan faham kebedaan, akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin, ya, adakah kamu lupa dengan Tuhan yang telah menjadikan kamu daripada turab? Ya. Ada satu lagu Farshi Turab. Farshi Turab itu maknanya ialah bila kita dikebumikan, tilam kita adalah turab, tilam kita adalah tanah. Farshi Turab, kan? Farshi Turab maknanya tilamku hanyalah tanah. Bila kita dikebumikan esok, walaupun kita diberi kemarin Tan Sri ke, Datuk Sri ke, ya dah, curah-curah si manja kini ke, pun gelor-gelor kita agar-agar diraja ke, gelor lah pun. Tapi Farshi Turab, tilamnya esok di dalam tanah itu adalah tanah, di dalam tanah itu adalah tanah. Jadi jangan kita lupa, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan. Kemudian dia menyempurnakan kamu untuk menjadi seorang laki-laki ataupun perempuan. Thumma sawwaka rajulan. Jadi jangan lupa asal. Walaupun dah kaya dengan ladang dan hebatnya, dengan asetnya, dalam surah Kahfi itu dia dah lupa Tuhan dan kejadian asal kerana dia terpesona dengan aset ladangnya, ya, yang disebut sebagai jannatain. Jannatain min a'nabin, ya, dua ladang yang besar daripada anggur. Wa fajjarna khilalahuma nahara, di tengah-tengah ladang itu dipancarkan sungai. Bayangkan kita ada dua kebun kiri kanan, kita di tengah-tengahnya ada sungai. Sungai itu kita je, tak ada orang lain. Bayangkan, ya, wa fajjarna khilalahuma nahara, ya. Jadi dia dah lupa bahawa, kemudian kata Maulana Abdullah bin Sa'adi, walaupun jasad insan itu asalnya hina. Ini surah Sajdah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, ya. Maknanya memang asal kita daripada turab, from ash to ash, ya. Kita daripada tanah dan akan kembali kepada tanah. Kemudian selain daripada itu, sulalah itu keturunan Adam itu mimma, daripada air. Air itu pula mahin, yang hina. Tak adalah orang melihatnya itu macam melihat helai cikam ke, apa helai cikam. Kalau kita tengok helai cikam tu, dalam gaya dia kita, dah pun ayam jagung ke, ya dah, ayam jagung tahu susu ke, telan gaya dia kita, ya dah, dah pun ayam tutik jalur ke. Tak ada, dia ma'in mahin, ya dah, daripada air yang dipandang hina. Tak ada pula orang nak buat selalu tadi. Tuhan telah kurniakan, namun walaupun jasad asalnya itu hina, tapi Allah karamna bani. Jadi karamah al-insan itu, karamah al-insan itu sebab dia telah dikurniakan kepadanya fikiran dan jiwa. Ini penting kalau kita baca buku Dr. Menam Siddiq Fadil tentang bagaimana karamah insan itu kerana dia tidak dibelenggu fikirannya dan jiwanya.
Kalau dia ada fikiran, dia ada jiwa tapi terbelenggu, hilanglah karamah. Hilanglah karamah. Ya tak? Maknanya yang dikatakan insan itu punya karamah apabila dia menunaikan hak fikirannya untuk berfikir dengan bebas, tidak ditakut-takutkan, tidak diumpat-umpat, tidak ditutup-tutup fikirannya. Ya, saya disuruh, misalnya dia disebut perbandingan, kita disuruh menjadi pengadil kepada lukisan yang cantik, sedangkan mata kita ditutup. Kita disuruh menjadi pengadil kepada suara burung ataupun suara pertandingan nasyid, tiba-tiba telinga kita ditutup. Macam mana kita nak memberikan kehakiman yang sebenar? Jadi nak dikaitkan bagaimana nak buat keputusan kalau fikiran itu ya sudah dibelenggu, sudah diperbodohkan, ya tak? Sudah dilabu-labikan. Kan labu-labi kena marah kan? Bodoh kata dia kata dia antibas kan? Dia bodoh cik, kata diri dia bodoh kan? Jadi macam mana labu-labi yang walaupun betul tapi kerana sudah diperbodohkan, sebab itu labu-labi ini hanya berfikir dengan bebas, hanya berani berfikir dengan bebas dalam mimpinya. Oh, kalau dalam mimpi itu memang Haji Bakhir itu dikodirkan habis-habisnya dalam jadi waiter lah kan, yang dia ni jadi magistrate kan, si dapur ni jadi magistrate kan. Jadi Bakhir ni jadi tazen, bukan jadi tazen, jadi monyet bawa lesung nombor sampai dari kodir tempoh habis kan. Itu protes itu dalam mimpi. Jadi dah mahu juga dalam mimpi protes tengok tu. Dalam mimpi pun tak berani protes. Jangan mimpi untuk protes ya dah. Walaupun salah ya dah. Itu kata doktor ya dah. Jadi dia kata apa di situ? Yang kita jadi karamah itu karimah. Karamah itu maknanya mulia. Sebab adanya Allah Ta'ala anugerahkan kita fikiran yang bebas, yang jiwa, ya maksudnya jiwa yang memungkinkan kita berperasaan. Jangan sampai kita sudah hilang perasaan. Ya tak? Jangan sampai kita sudah hilang mani. Itu pun satu ni. Maknanya dia tu sampai kita lihat dahulunya dia disebut oleh doktor sini bahawa kita dahulunya ada perasaan sehingga kita itu berani kerana benar. Ya tak? Takut kerana salah. Sekarang ini sudah tidak berani benar. Ya tak? Sudah berani salah sekarang. Sudah takut dengan kebenaran. Ya, sudah takut dengan kebenaran. Jadi apalah sudah orang yang sudah tidak punya perasaan yang sebenar, ya tak? Bila mana dia sudah berani dengan kesalahan. Dia keluar daripada Black Maria ternyongi, ya kan? Apa tak rasa kan? Jadi yang dengannya dia hampir-hampir maju untuk menjangkau perbatasan yang paling jauh dari masa dan ruang. Sehingganya maknanya manusia itu dapat kita kata mentelah ataupun apa nak menelaah, bukan menelaah ya dah, mentelah maknanya kita kata dapat mentelah, dapat assume, dapat maknanya dia memberikan assumption, jangkaan-jangkaan berdasarkan bibit-bibit dan kecenderungan-kecenderungan tertentu, ya, maka dia dapat membaca apa yang sedang tendensi dan kecenderungan yang sedang berlaku di dunia sekarang. Ya tak? Apa yang sebenarnya yang sedang berlaku di dunia sekarang. Ya tak? Adakah ini belum memadai untuk menjadi tanda kebesaran Allah, yakni ayatullah, bahawa Allah menjadikan manusia itu asalnya daripada tanah, kemudiannya daripada air mani, kemudiannya melihat bagaimana manusia itu menjadi manusia yang sempurna, yang bijak, yang punya akal, yang punya fikiran, yang punya perasaan. Apakah itu tak cukup sebagai sign of the creator? Tidak, sebagai tanda Allah Maha Pencipta. Ya, Allah itu ahsanul khaliqin, ya, sebaik-baik yang mencipta, ya, ahsanul khaliqin, sebagai sebaik-baik yang mencipta, ya. Jadi tidakkah itu cukup memadai sebagai tanda, ya, ataupun sesuatu yang bersifat seperti mukjizat yang boleh mengalahkan cabaran lawan. Mukjiz ini maknanya adalah mengalahkan pencabaran. Ya, mukjiz itu makna mukjizat itu mengalahkan pencabaran.
Kalau di zaman kita ni orang kata sama komputer kan. Kita ada Dr. Faizal tak datang ni. Dr. Faizal tu Jom mana? Tak datang. Dr. Faizal kata bahawa Dr. Faizal itu PhD di bidang sains komputer. Dulu dia UIA, sekarang ini dijadikan ketua ataupun dekan kepada sains komputer di College Islam, University College University Islam. Yang ada satu tak College University Islam, College University Islam, College dan University College University Islam. Itu sebab dalamnya ada diploma, dalamnya pun ada degree. Jadi ada di College University, College University. Macam setengah orang dia punya jantinanya saudara dia. Jantinanya saudara, bukan saudara. Pasal ada padanya ciri-ciri saudara, ada padanya ciri-ciri saudara. Saudara. Tak tahu nak bawa dia. Nak tahu dia apa benda identiti dan jantina dia, tengok bila dia kaya. Bila dia kaya sekarang, masuk bilik air, mak tahu dah dia sama. Bila kita lorongkan suruh pergi ke bahagian perempuan, aku ustaz, katanya kan. Aku ustaz, katanya kan. Saya di sini, katanya. Oh, dia dengarkan sana kan. Dengarkan sana. Itu sedikit pengalaman nak jaga periksa masa saya di UiTM Shah. Jadi ada pula spesies ini. Spesies ini berkembang, tu siswai nama spesies. Siswai. Jadi jaga dia periksa, tengah periksa tu dia pun nak kayu. Kita pun apa lagi bawa lah dia pun sana kata. Aku ustaz sini kata. Siswai tu lah macam. Jadi kata di Dr. Faizal sendiri, dia kata sebenarnya kalau kita bicara soal sains komputer, maka Quran pun ada nilai-nilai mukjizat dari aspek sains komputer. Yang ini antara lain dalam pengkomputeran, dia kata ada betul yang disebut unbreakable code. Unbreakable code yang tak dapat dipecahkan sehingga kita tak boleh buka komputer. Unbreakable itu seperti alif lam mim, kata dia. Alif lam ra, ha mim, unbreakable. Manusia tak boleh nak pecahkan apa benda sebenarnya. Manusia tak dapat nak pecahkan. Jadi itu contoh. Jadi yang bercakap dia, maknanya yang bidangnya adalah memang bidang komputer di peringkat PhD begitu ya. Jadi kita kata bahawa adanya, kita kata kejadian itu tanda ijaz, tandanya kekuasaan Allah mengalahkan pencabar, mukjizat. Dari segi jasmani kita boleh lihat bagaimana insan, seorang makhluk yang dijadikan daripada tanah, menjadikan dirinya, bakanya tersebar ke seluruh bumi. Rupanya maknanya yang Tuhan kata ahsani taqwim itu bukan hanya aspek kejiwaan, bukan hanya aspek akal, fakulti intelektualnya, tetapi dari segi fizikalnya memungkinkan dia boleh menyelam seperti ikan, boleh memanjat seperti monyet, boleh merangkak seperti kura-kura. Maknanya insan itu serba boleh pergi belaka. Boleh pergi belaka ya dah. Jadi maknanya dia boleh, maknanya kita kata menggapai awan dengan udara, kita kata kapal terbang. Dia boleh menyelam bagaikan kapal selam. Dia boleh, maknanya kita kata melata di muka bumi. Ini adalah maknanya Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia yang dikatakan ahsani taqwim, tersebar pula ia ke seluruh bumi sampai ke penjurunya yang paling jauh. Famshu fi manakibiha, kata Tuhan, berjalanlah kamu di pelusuk-pelusuknya, pelusuk bumi itu. Famshu fi manakibiha. Ya tak? Itu maknanya kita lihat bumi ini terpisah dengan ikhtiar dan usaha manusia, eksplorasi yang dilakukan. Manusia mengeksplor, maknanya manusia cuba mengkaji. Di samping adanya banjir Nabi Nuh yang menyebabkan superkontinen terpecah menjadi subcontinents, menjadi benua-benua yang terpisah. Asalnya satu. Baik, itu ialah komentar tentang kita kata turab. Allah Ta'ala sebut thumma sawwa. Kemudian Allah Ta'ala sempurnakan turab itu, wa nafsin wa ma
sawwaha, demi jiwa yang kami sempurnakan ia, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha. Alhama itu ilham ya. Alhama yulhimu ilham. Sebab itu dia ada mulhimah, mulhamah ya. Alhama yulhimu ya. Jadi ilhamkan dengan pelbagai ilham ya. Habis di situ kemudian bercerita tentang bagaimana ayat 21, khalaqa lakum min anfusikum. Allah ciptakan ya, maknanya pasangan ini lakum. Perempuan itu diciptakan bukan menjadi pesaing. Ya, perempuan itu bukan menjadi pesaing. Tetapi Nabi sifatkan wanita itu awanun indakum. Ianya adalah merupakan pembantu, penolong bagi kamu. Ya. Dalam Quran pula kata wanita itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah libas, pakaian yang melindungi, pakaian yang memberikan penghormatan, pakaian yang membentuk pribadi, pakaian yang membentuk marwah. Itu hunna libasul lakum wa antum pun, kamu yang laki-laki pun libasun lahunna, kamu pun pakaian bagi mereka. Jaga marwah mereka, jaga kehormatan mereka, sebab kamu adalah pakaian bagi mereka. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sifatkan wanita itu sebagai nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, wanita itu adalah harthun. Harthun itu ladang, cucuk tanam. Ya, tempat ladang untuk kita bercucuk tanam. Itu maknanya untuk mendatangkan hasil. Maka fa'tu harthakum, datangilah ladang kamu. Ya, datangilah ladang kamu. Ini problem zaman sekarang. Dia mementingkan career, menyebabkan suami diserban, isteri dipoleh. Maknanya 8 tahun touch and go, smart tech. Betul kan? Pasal mementingkan kerja. Mak saya dulu kahwin dengan ayah. Mak ni anak mufti, duduk di quarters mufti masa itu di belakang stesen bas. Sekarang ni tapak Dewan Perniagaan Melayu, bangunan tapak Dewan Perniagaan Melayu belakang stesen bas. Ada tahu lah tuan-tuan, prime area ya. Nak ke stesen bas, nak ke stesen kereta api, nak ke masjid negeri, nak ke mana lah, dekat lah ke ya. Tiba-tiba kahwin dengan ayah. Ayah ni postingnya ke Kampung Temin. Kampung Temin masih itu jalan raya pun tak ada. Jalan tanah merah. Ya dah, elektrik tak ada, air tak ada. Ya dah, tak ada elektrik. Tapi demikianlah apabila seorang isteri itu bersuamikan seorang lelaki, maka masa depan dia adalah masa depan bersama dengan si lelaki itu. Ikut. Jika dia nohid, tak nak pergi esok. Kalau lah isteri saya, kalau mak saya tu hidup, tak ada pergi. Kenapa? Ya Allah, tempat jin bertendang. Masih tu dah temin, masih tu temin sekarang jangan. Tidak temin sekarang jangan. Tidak. Ini temin masih tu. Temin masih tu. Jadi kalau mak saya hentak-hentak lagi tak nak mengikut ayah, tak jadi lah mak. Rasa lagunya kan. Tak jadi lah mak. Lepas macam mana lepas. Tapi ini yang kita tengok rampant, maknanya benda yang berleluasa sekarang ini. Tidak di dalam masyarakat itu sebab orang letak career nombor satu. Dia dah family jadi nombor dua. Dia pula dah jusa pula. Isterinya dah jusa. Kita Isa kan. Isa bin Maryam dah. Jadi apa di situ? Allah sifatkan wanita itu sebagai harthun. Harthun itu tanaman. Bila sebut tanaman, dia adalah yang mudah didatangi, yang boleh didatangi, yang mendatangkan hasil. Kalau touch and go je, kenapa je? Tidak, tebang-tebang, tinggi. Tebang-tebang, tinggi. Tiga tinggi je dah. Tiga tinggi. Jadi disitulah kita kata bagaimana
banyak, saya nak sebut banyak tentang bagaimana Allah sifatkan laki-laki dengan perempuan ini dalam Al-Quran ya. Jadi di sini dikatakan bagaimana dikatakan bahawa bagaimana dalam konteks ini merujuk kepada rahsia yang ajaib berkenaan dengan jenis ataupun gender lelaki dan perempuan, yang mana anak muncul daripada percantuman jenis laki-laki dan perempuan. Hadirin sekalian, maknanya Eropah menghadapi krisis kependudukan. Pasal dia berkahwin sejenis. Kemudian kalau dia berkahwin, dia berfikir tentang nak beranak ke tak nak beranak. Kena ada persetujuan nak beranak ke tak nak beranak. Jadi menyebabkan orang tua-tua di Oslo, maknanya orang tua-tua, maknanya kita kata di bandar-bandar besar, bandaraya besar di sana itu, yang ramai orang tua-tua. Pasal dah tak ada, sudah pupus. Dia melawan sunnatullah. Allah jadikan lelaki dan perempuan berkahwin untuk mendapatkan baka dan anak. Dia tak mau. Dia anti perkahwinan, lalu dia berkahwin sejenis. Ataupun kalau berkahwin pun dia tak mau beranak. Dia berfikir bila beranak tu dia berkira. Berkira beranak. Belanja beranak berapa, belanja sekolah rendah berapa, belanja sekolah menengah berapa, belanja universiti berapa. Dia kata ni rugi, kata dia. Rugi. Tak usah kita beranak. Jadi akhirnya maknanya berlakulah bukan ledakan kependudukan, tetapi ketandusan dalam kependudukan. Itu yang terpaksa datang orang Turki, orang Morocco, orang Algeria, mudah dia memarah pula. Jadi sebab itu Islam adalah masa depan umat Islam. Islam adalah masa depan di Eropah itu. Islam adalah masa depan di Eropah itu. Dan China pula terbalik. China pula lain pula kisahnya. Dia berdepan dengan, maknanya kita kata tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan, di mana banyak lelaki daripada perempuan. Yang perempuan pula datang kemari tak nak balik-balik, naik terak Bukit Bintang, naik terak Bukit Bintang, naik terak Bangsar, naik terak masa naik terak tu seropok muka dia seropok, lain tak seropok. Orang kan tengok muka. Jadi maknanya di situ yang datang kemari tak balik-balik pula. Sana pula dah jantan saya pula dah. Siapa nak dikawal? Budak juga, masalah kependudukan juga. Jadi semuanya itu bertentangan dengan sunnatullah. Jadi Allah yang mencipta dengan penuh keajaiban jenis lelaki dan perempuan, selalulah jenis perempuan yang melahirkan anak, baik anak lelaki ataupun perempuan. Walaupun kita kata bahawa ianya terhasil daripada percantuman, tetapi Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada si perempuan itu untuk melahirkan zuriat, untuk dia melihat sendiri kebesaran Allah. Perempuan adalah orang yang paling dekat melihat kebesaran Allah. Kecil-kecil, kecil-kecil, kita membesar, dia terasa sendiri kebesaran Allah. Apa sangat makan pun, tak ada apa makan, tapi besar pun. Makannya terbelit, makannya kapsul, makannya terbelit, tidak. Besar pun, kembur pun. Dia melihat sendiri kebesaran Allah dalam diri dia. Maknanya ketika mana dia mengandung, bagaimana perasaan dia. Maknanya kita kata bagaimana keadaan jasad dia, jasmani dia. Hari apa di klinik? Hari wanita mengandung. Hari apa di klinik? Selasa kan yang selalu di klinik dia punya Selasa kan? Orang buat Selasa kan? Kan penuh je orang ini. Semuanya bila pergi ke klinik tu orang ini kan? Maknanya betapa dia terasa lemah. Wahnan ala wahnin, kata Allah. Wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin itu ialah da'fan ala da'fin. Bertambah lemah. Suami tertarik pegang pianonya. Jadi setengah nyawa ni tadi terasa Allah menyelamatkan nyawa dia dan nyawa anak. Dia
mendapat keistimewaan dari sudut dapat menjiwai hakikat kebesaran Allah, yuhyi wa yumiit. Ya, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan. Dan ayahnya itu penting sebagaimana emaknya juga dalam hendak melahirkan anak perempuan. Jadi mau tidak mau hasil daripada min baini sulbi wal tara'ib, yakhruju min baini sulbi wal tara'ib. Sebab itu orang dulu kalau nak senang anak disuruh baca yakhruju min baini sulbi wal tara'ib. Yang kalau nak senang anak supaya jangan susah nak anak. Ya tak? Maknanya ambil ujung rambut bawa ke depan. Ya tak? Umpan orang kita bayar. Kita mana? Ambil ujung rambut bawa ke depan, lalu dia baca falyanzuril insan mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min baini sulbi wal tara'ib. Itu yang bagi susah. Ya tak? Jadi itu ada kaitannya, dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cerita azwaj tadi, ya, Allah Taala bukan menjadikan, maknanya kita kata ia sebagai pesaing, tapi ia keperluan. Wanita bukan pesaing. Dalam falsafah barat moden, dia menganggap wanita anggap lelaki pesaing dan lelaki anggap wanita pesaing. Kita tidak anggap pesaing, kita anggap dia adalah perlu, memerlukan dan pelengkap kepada kehidupan, bukan pesaing. Dan masing-masing dengan posisinya dan kedudukan dan perannya. Ya, yang dicari adalah keredaan Allah. Yang dicari oleh kedua-duanya adalah keredaan Allah. Tapi dalam konteks barat, di ketepinya keredaan Allah, ya, di ketepinya keredaan Allah, lalu wanita-wanita meletakkan lelaki sebagai, maknanya dipanggil apa, kayu ukur. Sebagai, maknanya kita kata kayu ukur. Kejayaan hidup mesti macam lelaki. Jadi diletak lelaki-lelaki di depan sebagai model untuk wanita berusaha nak jadi macam itu. Kita dah lelaki dengan posisinya, perempuan dengan posisinya. Di depan itu ialah mardatillah. Yang di depan itu ialah mencari keredaan Allah. Itu yang membezakan kita, jauh kita lihat. Baik, kemudian tuan-tuan, kita lihat di dalam ayat 21 itu juga disebut tentang mawaddatan warahmah. Ya, di sini diterjemahkan bersenang hati, bermesra, ya tak? Kemudian kasih sayang dan belas kasihan. Tengok komentar di situ, ya, iaitu bandingkan dengan 7:189. Ya, 7:189 ini 7:189 ini kalau tadi 7 surah apa yang 7? Al-A'raf. Al-An'am, ya. Al-A'raf, ya. Al-A'raf 189. Huwa alladhi khalaqa lakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Jadi sebenarnya orang perempuan pun tak payah sombong sebab dia terjadi daripada orang lelaki. Orang lelaki pun jangan sombong sebab tak ada perempuan, dia sunyi. Itu sebenarnya asal usul kejadian, ya. Walaupun duduk dalam syurga yang 5 bintang, Nabi Adam duduk dalam syurga yang 5 bintang, tapi dia tak boleh sombong sebab sudah dia sunyi. Jadi orang lelaki pun tak boleh sombong sebab adanya perempuan memberikan ketenangan. Orang perempuan pun tak boleh sombong sebab dia sebenarnya asalnya daripada lelaki. Kalau tak ada lelaki, tak ada dia. Jadi akhirnya kita itu lengkap melengkapi, perlu memerlukan, bukan bersaing, ya, bukan bersaing. Allah jadikan antara suami isteri itu mawaddatan warahmah. Manusia yang tidak punya kesedaran rohaniah menunjukkan sifat suka bertengkar, mencari titik-titik perbezaan, dan selalu lupa sumbangan-sumbangan, ya tak? Mencari sebab nak bertengkar, kemudian lupa sumbangan-sumbangan orang. Kalau ibarat kita kata hujan, ya tak? Ya, kalau ibarat hujan kita kata bila hujan petang tu ataupun hujan lebih kurang pukul 2 tu, dia lupa sepagi itu dia lupa panas sepagi sampai pukul 12 panas, sampai pukul 1 panas. Bila hujan pukul 2 tu dia protes. Hujan pula. Jadi kita orang lelaki pun sebenarnya kita kena faham, dan orang perempuan pun kena faham, manusia itu tidak dijadikan maknanya sebagai malaikat, ada kekurangan. Jangan cari pasir, jangan cari pasir.
Jadi jangan kita menunjukkan sifat suka bertengkar, berlawan dalam jenis lelaki, tetapi sifat kerehatan, ketenangan boleh didapati dalam hubungan. Ya, cari jalan supaya dapat dibina kerukunan di antara hubungan kita sesama manusia. Sebenarnya laki-laki protes perempuan bermakna dia protes Allah. Perempuan protes laki-laki bermakna protes Allah. Serupa juga Melayu protes India, maknanya dia protes Allah. India protes Melayu, maknanya dia protes Allah. Dia bantah Allah. Allah yang menjadikan. Jadi kepelbagaian itu bukan menjadi sebab untuk berpecah. Gender yang berbeza antara perempuan dan laki-laki bukan menjadi sebab untuk diskriminasi, tapi bagaimana nak mengurus perbezaan. Ya tak? Begitulah. Ya tak? Kita kata India ada sifatnya dulu dalam sejarah kita, jalan raya dan jalan kereta api tidak. Mengkala tak ada orang India tak siap. Jalan raya kan, tengah hari rembang membuat jalan raya. Kita dah hidup. Ya tak? Jadi ada jasa dia buat. Dia dah tahu dia boleh buat masuk oleh orang putih. Ya tak? Dan orang putih pula bagaimana konspirasinya boleh merdeka, tapi syarat iktiraf mereka ini sebagai warga negara supaya akhirnya kita menjadi plural society, tidak menjadi negara Islam. Itu semua adalah konspirasi penjajah. Ini semua konspirasi penjajah. Ya tak? Jadi kita kata bahawa apapun sebenarnya kita menerima kepelbagaian itu sebab dengan kita mengurusnya, ya, dengan kita mengurus. Jangan cari titik perbezaan, cari titik pertemuan, cari titik ketenangan, kerehatan yang boleh ditepati dalam hubungan seorang ayah dan ibu yang hidup bersama dalam membina keluarga. Ya, kadang-kadang latar belakang yang berbeza. Ya, isteri adalah anak yang sulung, suami pula adalah anak yang bongsu. Ingat, senang nak jumpa tu. Dari sudut kejiwaan tu bukan senang nak jumpa. Ya tak? Suami dan isteri terkenal dengan wataknya strong, strong personality. Ya tak? Pasal itu dia anak yang kuat. Suami pula anak bongsu 5. Kan? Bila dia berkahwin ni tak senang dia nak jumpa, ya tak? Perasaan dia tak? Sebab itulah makanya kita kata bahawa proses ini sangat penting untuk membina persefahaman. Sebab itu dia bermula dengan ta'aruf, tafahum, takaful. Ya tak? Dia bermula dengan ta'aruf, kenal mengenal, kemudian tafahum, faham memaham, takaful, lindung melindung, tampung menampung, jamin menjamin. Itu dipanggil takaful. Dia ada 3 rukun keluarga kan? 3 rukun usrah ataupun 3 rukun keluarga. Pertama, ta'aruf zahiran wa batinan. Punya isteri temani, buat merajuk punya. Contoh kan? Contoh. Tidak, tiba-tiba dah dia asyik pula dia Yusuf Tayyib kan? Jadi itu proses ta'aruf. Dan pada ta'aruf timbullah tafahum. Rupanya dia sensitif. Jangan kita kata boleh toju, mesti dia marah. Muka dia jadi macam toju. Itu dia panggil tafahum. Yang kita lah pun tak rumah boleh toju. Kan? Toju. Contoh. Tak boleh daging sedap toju. Tahu daging tu sorry ikan itu. Tak larat ni. Kemudian timbullah takaful. Takaful tu jamin menjamin, lindung melindung, lengkap melengkap, bantu membantu, dipanggil takaful. Jadi di situlah ya, kita kata rukun ya, rumah tangga dan kekeluargaan ya. Jadi sebut dah oleh Imam Hasan Al-Banna ya. Sifat suka membela yang lemah yang ada pada seorang laki-laki. Yang ini sebenarnya yang belum kahwin memang kena ada sifat ini, bela sifat ini. Jangan dia pula jadi macam orang perempuan. Sikit-sikit nanya mak, sikit-sikit nanya mak. Tak, suami ni sikit-sikit nanya mak. Mak macam mana? Kami jalan nak ini. Semua nanya mak. Suami kan? Jadi macam mana? Jadi isterinya jadi pening abang sebenarnya. Mak boleh bagi pandangan, tapi mak tak boleh bagi keputusan. Begitulah juga ayah boleh bagi pandangan. Kita minta pandangan, tapi kita tak bolehlah ambil keputusan. Keputusan kita dulu dah.
dia tidak menjadi seorang yang strong personality. Suami itu tidak ada personality yang kukuh. Atau kemarin itu tak tahu dia asuhnya tu dengan penuh kemajaan. Pantang sebut apa dia dapat. Tak payah bersusah payah, tak reti menceroya. Dia tak reti menceroya, dia tak reti mencari, tak reti apa. Demam dia sikit, nelpon mak. Udah mak naik bas transnasional. Ya Allah. Sampai-sampai di apa nama tu? Ya Allah, di KL apa? Udah Raya, udah bawa beraga. Udah masuk dalam tadi basic TV3. Siapakah gerangan kedua ibu bapa ini? Apakah mereka punya anak-anak di Kota Bandaraya? Anak dia lambat sampai. Mak gaya pun tak nanti nak tunggu di mana. Itu lagu dia dah. Itu contoh dia dah. Jadi tak hati begitu. Ya Allah, rasa le kepala, rasa le kaki. Ni dah sejuk ke kaki, kepala panas, kaki sejuk. Telefon je ke consultation ni dah. Buat consultation itu mak datang. Ya Allah, kau dah. Jadi dia jangan ada sifat kelemahan itu. Dia mesti membela yang lemah, yang ada, ya, yang ada. Jadi ini mesti ada pada orang lelaki terhadap para wanita. Jadi yang jadi masalah tu bila lelaki ni, ya Allah, lemah. Tak reti je dia. Dia jadi panik nak cari gaun kudu, tak reti, nak cari tunggu, tak reti. Atau belaju dia. Yang mula-mula mungkin dah rasa panik, tak reti. Lepas itu beriduplah. Ya tak? Beriduplah. Ya tak? Tak kahwin ni. Persahabatan antara dua orang laki-laki adalah berlainan. Sebab kalau persahabatan dua laki-laki itu lebih kepada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya tak? Ta'awun itu ialah membantu perkara kebajikan dan perkara takwa. Tetapi dalam konteks seorang perempuan dengan seorang laki-laki, laki-laki itu sebagai qawwamun 'alal nisa. Dia yang melindungi, dia yang meluruskan yang bengkok, dia yang meneguhkan yang lemah, ya, dia yang memperkukuhkan yang serba salah. Kan, yang serba salah ni biasanya orang perempuan. Jadi si laki-laki itu yang sepatutnya memperteguhkan yang serba salah. Kalau yang laki-laki pun serba salah, kan geletik. Abang macam mana abang? Kejar opini, kejar opini itu. Yang mana satu? Air keliapu dengan you ni. 27 siri dia dah. 27 siri tu drama lah ni, ya, drama ya dah. Dan sepatutnya dikata di situ bahawa persahabatan antara dua orang lelaki berlainan daripada dari segi jenis dan resminya, resminya kebiasaannya, ya, resminya daripada perasaan yang murni yang belum dirosakkan, ya, perasaan yang murni yang belum dirosakkan. Dan sepatutnya ada di antara orang lelaki dan perempuan. Jadi maknanya di situ hadirnya seorang laki-laki itu kata Allah pula qawwamuna 'ala nisa. Qawwam ni tuan-tuan, asal pada qawwam apa? Daripada qama, tegak berdiri. Kalau wanita itu melutut, artinya kalau wanita itu lemah, laki-laki itu mesti stand strong and tall. Kalau kita dulu ada apa dia panggil UMBC, bukan UMBC, ada satu bank namanya Big, Strong and Chartered Bank, Chartered Bank, ya. Jadi laki-laki itu kena begitu, ya, kena big, strong and friendly, kamu tak? Dulu lah, Chartered Bank. Cerita lama. Masa itu kecil-kecil aku jaga, besar-besar bank jaga. Masa itu berganti-ganti bank. Sekarang ni orang berbahan-bahan jaga bank. Minta maaf lah. Pakcik-pakcik tua jaga bank. Jangan main. Walaupun ngantuk-ngantuk tu isteri 3 tu. Kita yang gagau ada pun isteri 1. Jangan main betul. Dia yang senyap, macam tak tahu pun ada, jadi ada pun tak ada. Itu yang jadi tu. Itu yang jadi. Ni yang aku lebih-lebih tak mahu, ya. Tak mahu berjanji di Cik Buda, tak mahunya. Lakunya. Tak mahunya. Saja dulu, letih-letih bosan. Jadi kata itu, dia tak boleh sebut. Ada
sayang yang halus antara mereka. Memang Allah Ta'ala tumpahkan perasaan itu, ya. Kita tak boleh nak. Bila melihat wanita, hubbus syahawatu minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minan zahabi wal fiddah. Ya tak? Jadi mesti ada perasaan hubb, kasih itu memang ada, ya tak? Terhadap wanita itu mesti ada, ya. Dan oleh kerana wanita adalah ibarat sebagai bekas yang lemah, wadah, ya, sebagai wadah yang perlu didokong, ya, perlu kepada pembelaan, ya tak? Sebab itu kan seorang wanita bila dibina lalu dia menangis, ya tak? Air mata gembira, ya tak? Menangis air mata gembira, mana ada masa depan. Kalau ayah dah tak ada esok, mak dah tak ada esok, ada masa depan, ya tak? Tapi air mata gembira maknanya tidaklah mengalami mobok itu. Kalau mobok tu tanda lah tu, ya tak? Kalau mobok tanda, ya tak? Jadi katanya di situ sebagai merasakan adalah tempat untuk berpaut, ya, adalah tempat untuk berpaut, ya tak? Jadi kasih sayang halus itu boleh disamakan dengan segi tertentu dengan rasa kasihan belas, perasaan kasih beserta dengan sikap memberi perlindungan yang sepatutnya. Jadi melengkapkan diri, ya tak? Ya, melengkapkan diri itu dengan ada ini untuk pesanan pada yang belum berkahwin, lengkapkan diri. Jangan hanya dengan ilmu-ilmu akademik, ya tak? Tapi aspek-aspek kejiwaan, aspek-aspek maknanya kita kata interaksi suami isteri kena ada, kena tahu. Jangan terbawa-bawa dengan seronok nangkap gambar sana, nangkap gambar sana, itu semua sandiwara. Zaman sekarang saya boleh orang kahwin ni nangkap gambar, lampu dibawa di kameraman untuk badan kekano, kereta siapa itu yang begitu kan, kereta siapa abang-abang di bawah. Cara nak nangkap opini, itu semua kosmetik itu. Itu semua kosmetik. Bukan itu semua. Apa bedanya? Nanti kameraman pula dia punya trend itu tak macam bahasa Cina tau. Maknanya dia suka benda-benda yang begitu dah. Cara nangkap bertukung dah. Kawan pada sakit pinggang. Semuanya tukung dah. Saya tak tahu kameraman cengkadok. Minta maaf ya. Tak faham tu. Jadi beserta dengan sikap memberi perlindungan yang sepatutnya diberikan kepada al-mustad'afina minan nisa, ya tak? Golongan yang lemah daripada kalangan orang wanita perempuan, dan supaya orang lelaki itu mempunyai qiwamah, dibagi tonggak keluarga, ya, qiwamah. Jadi dia kena buat keputusan. Jangan dia pula tanya lagi pada mak dia untuk buat keputusan bagi keluarga dia. Pandangan boleh memberikan pandangan, tapi keputusan dia berdua lah. Ya, dia berdua yang harus berfikir secara masak. Latih masuk untuk berfikir secara masak, ya. Saya rasa berkahwin awal, ya, berkahwin awal itu saya rasa dia mematangkan. Ya, ialah sebenarnya kahwin lama boleh mematangkan. Yang penting personality lah senang, ya, personality lah senang. Baik, itu ialah habis di situ. Sekarang kita nak bincang di antara ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ialah pada pluralis, ataupun kita kata apa, ya, pada masyarakat yang plural, ya. Dan kita nak sebut, maknanya kita kata plural society, maknanya masyarakat yang begitu maknanya kita kata begitu, ya, maknanya pelbagai. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kelainan dalam bahasa dan warna kulit itu bukan ancaman. Itu bukan ancaman. Itu tanda kekuasaan Allah. Tapi kenapa kita rasa ancaman? Kita terasa ancaman bila mana kita gagal memahamkan, ya, kita gagal memahamkan diri kita dan mereka bahawa kita semua adalah family of God. Kita semua adalah ayatullah. Dalam hadis qudsi disebut an-nas ayat itu family, ayatullah. Manusia itu seluruhnya adalah family of God. Dia adalah keluarga Tuhan. Jadi kita gagal memahamkan itu, ya. Kalau kita berjaya memahamkan itu, ya, maknanya dia tidak menganggap bahawa pluralis
itu sebagai plural, itu sebagai ancaman pula. Tidaklah dianggap bahawa maknanya kita kata pluralnya society itu, majmuknya society itu sebagai satu ancaman. Bahkan Tuhan kata waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu berbeza-beza bangsa dan puak-puak itu untuk kamu kenal mengenal. Dan untuk kamu lita'arafu, untuk kamu kenal mengenal di antara satu sama lain. Binaan-binaan yang dibina di Masjidil Haram itu Turki. Ya, itu Turki. Jalan raya di padang pasir itu Korea. Maintenance di Masjidil Haram terdiri daripada siapa nak sapu, siapa nak bersih, tiba-tiba ada orang tumbang ke tepi jom, kemudian darah keluar. Siapa yang cepat sapu? Orang Bangladesh. Orang Bangladesh cepat buat kerja. Tak sempat kita nak tengok darah cepat suruh dia. Jadi maknanya kewujudan kepelbagaian ini akhirnya ianya adalah menampung di antara satu sama lain. Minta maaf cakap. Maknanya kita kata binaan-binaan besar sehingga kita kata kota raya ataupun bandar raya itu tertegak kalau tak ada orang Indonesia. Kalau tak ada orang Indonesia, lalu kita manjat tinggi tak berani demo lah. Jadi maknanya di situ kepelbagaian itu bukan ancaman, tapi lita'arafu, kenal mengenal apakah kelebihan, apakah kekurangan. Jadi maknanya bukan litafakharu, maknanya untuk bermegah-megah. Bukan untuk bermegah-megah di antara satu sama lain. Bila ada perasaan megah, timbullah imperialisme. Bila ada pahaman superiority dan ada pula yang inferior, merasa rendah diri, timbullah penjajahan. Kalau tidak, Nabi boleh pilih Bilal Al-Habashi, Nabi tidak jajah Habashi. Tak jajah Bilal. Nabi boleh ambil Suhaib Ar-Rumi, Nabi boleh ambil Salman Al-Farisi, digabungkan untuk kebangkitan Islam. Jadi dikata di situ bagaimana kepelbagaian ini ada sebabnya, antara lain ialah puncanya ialah ilmu alam. Kepelbagaian ini puncanya antara lain ialah alam dan persekitarannya boleh menyebabkan bahasa terbentuk dengan sebab alam persekitarannya, dan warna kulit terbentuk dengan sebab alam dan persekitarannya. Anak yang dilahirkan di Saudi, anak yang dilahirkan di UK, lain kulitnya walaupun dia Melayu kan. Macam semalam kita dengan teman kita kan yang menterjemahkan penceramah Yaman itu kan, kita ingatkan dia tu Yaman tu. Tapi bila diselidik balik bagaimana dia dilahirkan oleh ibu ayahnya, jadi barulah kita tahu bahawa ibu ayahnya merantau. Jadi maknanya terkesan daripada alam persekitaran, alam persekitaran. Ataupun dari segi zaman tertentu dalam perjalanan masa, adanya kahwin campur, adanya kita kata maknanya pupusnya, dan kemudian berlakunya percampuran. Macam kita kata orang macam kita kata yang keturunan Syahid wa Syarifah. Kadang-kadang kita nampak Arabnya. Kalau kita tengok keluarga Wafa nampak Arabnya. Walaupun sepenuh dah jenuh bakal sampai belajar cinta lu apa semua. Kita dah kahwin dengan orang Laban, kahwin dengan orang Pungo, tak ada. Dia pada tak ada. Syarifah dengan Syahidnya. Tak. Tiba-tiba daripada tulang sulbi mereka itu dapat mereka anak. Kamu ni ikut siapa? Rupanya baru dia tahu. Tok demo, moyang demo mari memang arah patut lu. Macam orang kampung. Ada zaman tertentu dalam perjalanan masa. Jangan main. Sebab itu dia ada kejuruteraan baka kan, genetic engineering, yang mana 7 keturunan itu bukan saja-saja yang orang lain nyumpah tu. Dia bukan saja-saja sumpah. Orang lain tengok mana dia tinggi juga kejuruteraan. Jadi diciptakan daripada satu saja pasangan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Jadi ini doktrin ini sangat penting untuk meredakan perkauman, untuk meredakan tribalism. Kalau kita tak bawa doktrin ini, ya Allah, selamanya lah jadi time bomb. Selamanya lah jadi time bomb.
Misalnya kes yang baru ni dah, bila mana konon-kononnya orang bukan Islam dibenarkan makan tetapi di dalam toilet, maka ibu bapa pun membantah. Ini kes berlaku di Selangor, di wilayah kan, di Hulu ini sebenarnya cari pasal. Dan Amerika cari pasal, dan Amerika pun nak cetuskan itu. Di mana-mana pun Amerika begitu divide and rule, ya tak? Itu memang pendekatan mereka. Belakangnya Zionis, ya tak? Jadi bagaimana nak divide, bagaimana kemudian daripada divide itu dia merule kita. Jadi apa cara kalau Indonesia? Senang, dinaikkan semangat perkawanan, habislah, ya tak? Kalau dipertebalkan dan dipertajam chauvinism, kes yang itu pun sudah cukup. Kes yang tadi maknanya orang bukan Islam tidak pula dibenarkan makan di kantin, bahkan semua dimakan di dalam toilet ketika musim Ramadan. Ini yang diwar-warkan. Dan ini sebenarnya kita kata ada tangan-tangan lain, ya, ada tangan-tangan ketiga yang cuba nak kacau, benda-benda ini, ya. Jadi dikata di situ bahawa semua bangsa manusia diciptakan daripada satu saja pasangannya, Adam wa Hawa, tetapi mereka itu melalui zuriat yang ramai, berkembang biak, tersebar ke dalam negeri yang berlainan dengan iklim yang berlainan. Saya sebut tadi bagaimana Nabi Ibrahim, dulu kita sebut Nabi Ibrahim berkahwin, ya, dengan Siti Sarah, ya, melahirkan Ishaq, Siti Hajar melahirkan Ismail. Maka daripada Ismail itu turunlah keturunan kita panggil Aribah, ya, Adnan, ya, keturunan Arab Adnan, ya. Nun di sana Nabi Ishaq, ya tak? Dan kemudian kita kata bahawa bagaimana melahirkan, kita kata keturunannya di sebelah Turki, keturunannya di sebelah Syria, yang rupa-rupanya adalah putih-putih, ya, putih-putih Romawi, ya tak? Putih-putih Romawi sebab Rom ibni Aisun ibni maknanya Yaqub, begitu, ya tak? Jadi ini semua berkembang yang tersebar dalam negeri yang berlainan dengan iklim yang berlainan. Kecuali kalau kita tak ada kembangkan, lalu kita kahwin nikah, kahwin anak teman-teman, sudahnya jadilah kampung itu, nama kampungnya Kampung Tok Bisa. Tahu di mana ya? Tahu, Felda Lasok kan? Ada satu kampung namanya Kampung Tok. Dia membuat suatu komplot, kita tak usah kahwin orang dia. Kita kahwin balik kita. Kahwin balik kita je lah. Maka nama kampung ni Kampung Tok atau Kebisan saja. Orang sini bisa, orang sini bisa. Kampung Tok Bisa je lah. Oh, dia punya tasuknya jangan main. Dia payung lah tu. Pasal kuat dia punya kebisanan. Tak maaf lah yang orang belah. Tetapi kesatuan, ya tak, di mana tak? Serta mereka membentuk bahasa yang berlainan beserta dengan warna kulit yang berlainan, tetapi kesatuan antara mereka apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Ya, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin, kata Nabi, wala li aswad wala li abyadin ala aswadin illa bit taqwa. An-nasu sawasiyatun ka asnanil mushq, kata Nabi. Manusia itu semuanya sama seperti gigi sikat. Bila Nabi isytihar ini pada haji terakhir di Padang Arafah, Nabi sudah isytiharkan dan Nabi pastikan faham perkauman. Tiba-tiba kita nak cetuskan balik faham tu apa? Ya tak? Jadi Nabi dah hapuskan faham perkauman tu. Nabi menyatakan bahawasanya kullukum berdepan dengan 100,000 ni, 100,000 orang yang ada di dalam himpunan, dan 120,000 orang yang ada di dalam himpunan di Padang Arafah pada masa haji terakhir. Dan Nabi letak setiap 100 orang ada mubaligh, setiap 100 orang ada mubaligh, maknanya menyampaikan apa yang Nabi sampaikan. Masa itu tak ada mikrofon. Jadi Nabi sendiri menyuruh melantik seorang mubaligh, maknanya apa yang Nabi sampaikan sampai ke orang tu dia kena ulang balik untuk didengar oleh 100. Sampai lagi satu mubaligh, sampai lagi satu mubaligh. Jadi peranan mubaligh ini ialah untuk menyampaikan apa yang tidak kedengaran. Itu peranan mubaligh. Macam juga lagi buka Allahu Akbar, kan kalau imam kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu peranan mubaligh untuk menyampaikan. Tapi kalau macam kita
kacau. Orang kacau pasal cacau semayang tu jadi cacau. Cacau semayang tu jadi buat kita nak jadi mubalik, sedangkan imam tak nanti kita pun jadi mubalik. Jadi menyebabkan jadi semayang tu jadi kacau. Kita jangan masuk di dalam ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi mubalik ini hanya sah kalau imam nanti dia sebagai mubalik. Imam yang suruh dia Allahu Akbar, imam yang suruh Rabbana lakal hamd, baru boleh. Kalau tidak, dia dianggap mengganggu orang sembahyang. Kalau tidak, dia dianggap mengganggu, termasuk di dalam ara'aital ladzi yanha. Tidakkah kamu tengok seseorang yang mencegah 'abdan idza shalla, seseorang hamba yang ingin mengerjakan sembahyang. Termasuk jugalah kalau kita sembahyang dengan suara yang kuat, sebab menyebabkan orang sebelah tu jadi baca Fatihah 3 kali tak habis. Pasal pun tak habis, pasal dia cacau dia mau baca Fatihah kita. Jadi maknanya dari situ kita kena hanya didengar oleh telinga kita sahaja, bukan didengar oleh telinga orang yang kelima, orang yang keenam, jauh dari kita. Orang tu dah jauh dari kita, 6 jarak yang ke-6 jauh dari kita, dia dengar lagi bacaan Fatihah kita. Yang itu nanti termasuk di dalam ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Dia telah menghalang seseorang nak sembahyang sebab orang jadi cacau. Jadi dengan sebab itu kita kena adopt, baca dia kita dengar dia. Jangan baca macam tu sembahyang. Baca tu biar bising untuk kita je. Ini sampai imam mendengar kita baca apa ya? Imam sampai dengar kita baca tak? Surah imam tunggu dia tak pergi baca. Baru imam rukuk pasal dia tak pergi baca. Jadi tak boleh begitu, jadi cacau. Dosa. Jadi dosa. Jadi kita kena, kalau takdirnya barangkali kita memang tak dengar, kalau itu cari jalan jauh sikit. Maknanya jangan duduk depan-depan. Jangan duduk depan-depan, cari jalan duduk tu maknanya di sudut sikit. Sebab jangan kacau, jangan cacau. Barangkali dia tak dengar. Sebab kemarin dia kerja di padang tembok. Masuk dia kerja di padang tembok kemarin, dia mungkin peluru royak. Royak betul. Jadi dia dah tak terima-terima. Jadi mudah dia begitu. Jadi kalau itu lain, tapi dalam hal itu pun dia kena duduk jauh sikit daripada orang. Dia kena duduk jauh daripada orang supaya tidak termasuk ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kita ambil sikit lagi, masa dah habis. Iaitu katanya apa? Tetapi kesatuan antara mereka yang asas, ialah maknanya kita kata apa? Bahawa ayahnya satu, ibunya satu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Jadi la fadla, tidak lebihnya Arabiyyin ala A'jamiyyin, tidak ada lebihnya Arab di atas bukan Arab, tidak ada lebihnya orang kulit putih ke atas kulit hitam. La fadla wala li abyadin ala aswadin. An-nas sawasiyatun, manusia itu sama seperti gigi sikat, ka asnan al-ushtur. Jadi tinggal kekal tidak berubah, iaitu kita ini di bawah langit yang satu, Tuhan yang satu, dan ibu ayahnya adalah satu. Mereka mempunyai perasaan dengan cara yang sama, semuanya berada di bawah ri'ayah. Jagaan Tuhan itu dipanggil ri'ayah, ri'ayatullah, ri'ayah, dengan penuh ri'ayah kita kata ya. Dan kemudian ada pula kelainan dari segi zaman dalam perjalanan masa. Bahasa purba ada yang mati, bahasa baru timbul, begitu. Tapi ada juga bahasa purba yang mati dihidupkan semula, macam bahasa Ibrani. Satu ketika mati, tapi apabila terletak di negara haram Israel, dihidupkan bahasa itu balik menjadi bahasa resmi, bahkan bahasa ilmu dan bahasa komputer, dan bahasa komputer. Jadi kita pula ada bahasa yang mungkin akan pupus, antaranya ialah loghat Perak. Loghat Perak itu boleh pupus sebab kalau anak-anak cucu kita tak kita asuh, tapi dia pun tak tahu dah, dia pun tak tahu dah apa dia pun tak tahu tipe layo, dia pun tak tahu, papan cantik dia pun tak tahu, papan kening dia pun tak tahu, Suasana kehidupan dan pemikiran yang bagus biasa menyebabkan timbul berkembang kalimat. Dulu kita tak tahu mengenal pasti. Dulu tak ada kalimah tu, mengenal pasti.
Ya tak? Ketidaksamaan. Itu mana ada dulu? Tak ada. Itu sayugia. Dulu mana ada? Ya tak? Dirgahayu. Mana dulu dirgahayu? Ini semua ungkapan-ungkapan ya tak? Berkembang ungkapan berbentuk susunan binaan kalimah hasil daripada percampuran, maknanya kita kata bangsa-bangsa. Budak-budak pun selalu guna perkataan caw, ya, guna caw. Jadi dia sudah sebati masuk dalam bahasa kita, ya tak? Mana ada bahasa yang kita ambil daripada bahasa orang tapi menjadi sebahagian daripada bahasa kita, macam tadbir, tanzim, itu semua takwim, ya tak? Bentuk susunan binaan kalimah yang dikatakan ilmu sintaks ataupun morfologi, cara sebutan yang baru, bahkan bangsa purba menjadi mati, naik pula bangsa baru yang dipanggil musta'rabah. Musta'rabah ini adalah orang Arab yang berkahwin dengan bukan Arab. Jadi lahirlah musta'rabah. Kita Melayu pun begitulah. Ada hasil daripada percampuran dengan orang Jawa ataupun dengan orang Arab ataupun dengan orang lain, tidak orang Fatani dan sebagainya, Melayu juga, tapi akhirnya ada percampuran dengan Thailand dan sebagainya. Jadi disitulah kita berhenti dan insyaAllah esok kita akan masuk kepada ayat yang baru, iaitu ayat 20 insyaAllah. Baik